Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat anda semua. Sekali lagi kami bawakan secara langsung apa khabar Malaysia. Jadi apa khabarlah anda semua yang sedang menonton kami. Saya Nur Saliha Azmi hari ini bersama Kak Long lagi hari ini. Silakan. Dan saya Nur Dekmo dan terima kasih kerana memilih untuk bersiaran bersama kami. Dan pastikan anda setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Kerana apa Saliha? Kerana kita nak bawakan topik yang begitu menarik. Walaupun hari ini topik dikatakan agak santai-santai tetapi penuh dengan informasi. Dan mungkin saya boleh kongsikan antaranya yang menarik perhatian pastinya mengenai rumah terbuka Madani dan juga nampak kami hari ini dengan skirt kembang kempis, kembang kempus ni. Itu dia dengan tutu skirt iaitu kita akan membawakan tajuk fashion sebentar saja lagi, kreativiti dan kelestarian dalam berfashion. Dan teruskan setia bersama kami dan seperti biasalah Saliha, kita akan berkongsikan pelbagai informasi kepada mereka di luar sana yang rasanya kadang-kadang tak sempat nak membaca, tak sempat mengikuti perkembangan, dan di sini kami ingin sampaikan antaranya apakah itu. Dan pagi-pagi di program Apa Khabar Malaysia ini bukan saja pengisian dan informasi yang cukup relevan kami bawakan kepada anda, tapi banyak juga petikan berita semasa yang kami bawakan dari portal bernama.com. Dan hari ini pagi ini nak bercakap tentang hampir 50% kebuniti dalam fasa pengkomersialan. Dan hari ini kepada anda semua yang berminat tentang kebun dan juga community, jadi dari orang kata apa short termnya dibagi kebuniti ini di hampir 50% daripada keseluruhan 113 kebun komuniti di seluruh Malaysia telah memasuki fasa pengkomersialan dengan adanya antaranya meraih pendapatan yang semakin banyak. Saya kira permulaannya adalah bermula dengan hobi saja, tapi kemudiannya kawasan itu semakin besar dan juga meraih pendapatan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata kebanyakan kebuniti yang telah memasuki fasa itu adalah di Kuala Lumpur dan Selangor. Dan pada peringkat awalnya, program ini bermula secara kecil-kecilan bagi mengisi masa lapang penduduk setempatlah seperti yang dikatakan tadi, tetapi ia semakin berkembang katanya. Contohnya sebuah komuniti di Terengganu dikabarkan mampu meraih pendapatan sehingga RM70,000 setahun setelah menjadi pembekal cili dan timun kepada pasar raya. Saya kira ini salah satu hobi bukan sahaja dapat mengisi masa lapang tetapi juga menambah pendapatan kepada penduduk di komuniti tersebut. Dan ini juga melibatkan PBT yang telah membantu kawasan komuniti yang terbabit yang melaksanakan pelbagai usaha di kawasan mereka. Saya kira kalau anda ada kawasan yang ingin melakukan kebun komuniti ini, pastinya boleh juga dilaksanakan selepas ini. Dan pastinya satu inisiatif yang sekali lagi kita kira bukan saja boleh dijadikan sebagai hobi tetapi menambahkan pendapatan juga. Ya, Nurul? Betul. Walaupun di mana sahaja ruang yang ada di rumah, tak kiralah anda duduk di kawasan pangsapuri ke ataupun yang tidak mempunyai tanah, sebenarnya tak ada masalah kerana tanaman hidroponik telah pun kita pelajari dan boleh kita lakukan dan juga praktikkan. Dan bercakap mengenai satu lagi perkabaran yang menggembirakan, iaitu yang mengharumkan lagi nama negara, yang kalau dapat kita recap kembali, di mana Julia Kristina dan Danish Zafran Bakar berjaya meraih pencapaian terbaik dalam peperiksaan Persatuan Akaunten Bertauliah Berkanun ACCA baru-baru ini, di mana Julia Kristina Abu Bakar yang berusia 19 tahun, Kerajaan Perak bakal mengangkat beliau sebagai ikon pengajian tinggi. Ia bertujuan bagi membakar semangat golongan muda untuk terus berusaha mencipta kejayaan. Dan Julia Kristina ini berjaya melakar sejarah memperoleh markah tertinggi di Malaysia dan kedua tertinggi di dunia bagi peperiksaan Recording Financial Transaction FA1 dan harus dijadikan inspirasi kepada pelajar yang lain. Bukan senang sebenarnya Saliha nak menduduki ACCA ini. Betul. Kerana ianya mempunyai syarat ketat yang syarat lulus yang begitu ketat dan mempunyai fokus yang tinggi, dan ini merupakan satu pencapaian yang terbaik dan membanggakan Malaysia khasnya dalam melakar sejarah negara tercipta sekali lagi. Dan dengan adanya diangkat sebagai ikon pengajian tinggi Kerajaan Perak ini, diharap ia dapat menyuntikkan lagi semangat anak-anak muda ini untuk lebih berjaya, berdaya saing dalam bidang pelajaran dan juga melahirkan
melibatkan tenaga pakar di dalam negara, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita harapkan yang pastinya tahniah kepada adik Julia Christina, dan seperti kita katakan tadi, semoga beliau dapat dijadikan ikon dan ramai lagi belia-belia muda yang boleh melakukan prestasi yang lebih baik daripada mungkin daripada adik Julia Christina sendiri. Okey, itu satu berita yang kita kongsikan yang orang kata membanggakan, dan ini juga sesuatu yang cukup menarik yang bakal berlaku di Melaka. Melaka akan dilakukan sebagai tuan rumah dalam Hari Anggota Bomba Sedunia 2023 peringkat kebangsaan. Melaka dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2023 peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Dataran Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan di Bandar Hilir pada hari Ahad ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka, Encik Abu Bakar Kataim berkata pelbagai program dan aktiviti akan diadakan sempena sambutan itu di beberapa lokasi di sekitar negeri ini bermula hari Ahad nanti. Pastinya banyaklah program dan juga aktiviti yang telah dirancang pada hari Bomba Sedunia yang akan berlaku di Melaka nanti. Kita harapkan semoga ianya berjalan dengan lancar dan meriah. Orang kata apa, Hari Bomba Sedunia ini pastinya cukup pentinglah dalam menghargai. Mungkin saya boleh sentuh sedikit dijangka 2,000 anggota daripada pelbagai unit JPPM, perarakan daripada 75 pelbagai jentera bomba bersama penampilan khas iaitu Abang Sado. Abang Sado. Itu yang dinanti-nantikan saya kira kan, dalam selain daripada deklamasi sajak serta gimmick perasmian dan penampilan pesawat udara. Dan sama-sama kita nantikan, dan seperti biasa kita nak saksikan mengenai laporan cuaca hari ini sebelum kita langsung ke bilik berita untuk mendapatkan laporan berita sepenuhnya bersama dengan rakan penyampai Pravina. Silakan. Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Tracingham, dan dari bilik berita dimulakan dengan perkembangan ini. Seorang lelaki warga asing ditahan disyaki berkelakuan jelik di tempat mengambil wuduk di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ, bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru semalam. Ketua Polis Johor Datuk Kamaluzaman Mamat berkata lelaki berusia 69 tahun itu diberkas sejurus kejadian selepas mendapat laporan pada pukul 4.36 petang. Lelaki berkenaan tidak mempunyai rekod lampau dan saringan air kencing negatif. Permohonan riman akan dibuat hari ini di Mahkamah Johor Bahru dan kes disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Katanya orang ramai dinasihati tidak melakukan perbuatan yang boleh menimbulkan suasana tidak baik dan mengganggu gugat ketenteraman awam. Pikiran emas dinanti-nantikan pasukan berenang negara di Sukan SEA 2023 Kemboja akhirnya menjelma selepas ia dihadiahkan oleh Q Ho Yan. Ho Yan meraih pingat itu selepas mengungguli acara 200 meter gaya bebas lelaki pada aksi final. Permainan ditampilkan Kin Hu terdahulu serba tidak menjadi sejak mula apabila ketinggalan 0-3 sebelum berjaya menyamakan kedudukan 3-3. Situasi berkenaan nyata memberi motivasi kepada atlet berusia 36 tahun itu apabila bangkit meraih kemenangan dalam 2 set berikutnya untuk menoktahkan kemenangan dengan 5-3. Kejayaan Kin Ho ini memperbaiki pencapaiannya di Hanoi tahun
Diletakkan sebagai pilihan dalam aksi di Pusat Akuatik Nasional Morolok Teko, Ho Yen mencatat 1 minit 48.91 saat untuk terpantas tiba di penamat. Beliau menewaskan perenang Thailand Du Liwat Kee Sri Yong yang meraih perak manakala gangsa menjadi milik perenang Vietnam Nguyen Huy Huang. Kejayaan Ho Yen menghadiahkan emas ke-14 Malaysia juga menyaksikan beliau berjaya mengekalkan kilauan pingat sama dimenangi di Hanoi pada edisi lalu. I'm happy that I can bring a goal for Malaysia. It wasn't the best time for me, but I will take it since it's the first goal for swimming. So I hope that there's more and more to go. Turut cemerlang perenang wanita P. Jin Eun yang menambah koleksi pingat negara selepas merangkul perak dalam acara 100 meter kuak dada wanita. Beliau kecundang kepada juara bertahan dari Singapura, Letitia Sim, disusuli rakan senegaranya Christy Chu yang berpuas hati dengan pingat gangsa. Ketinggalan pada suatu ketika bukanlah masalah buat pemain snooker berpengalaman Moh Kin Ho bangkit memenangi pingat emas ke-15 buat Malaysia di Sukan SEA 2023 Kemboja. Beliau menewaskan wakil Laos Sitidit Sabieng dalam acara six raid perseorangan lelaki yang berlangsung malam tadi. Permainan ditampilkan Kin Ho terdahulu serba tidak menjadi sejak mula apabila ketinggalan 0-3 sebelum berjaya menyamakan kedudukan 3-3. Situasi berkenaan nyata memberi motivasi kepada atlet berusia 36 tahun itu apabila bangkit meraih kemenangan dalam 2 set berikutnya untuk menoktahkan kemenangan dengan 5-3. Kejayaan Kin Ho ini memperbaiki pencapaiannya di Hanoi tahun lepas apabila meraih gangsa dalam acara berkenaan dengan ia dimenangi rakan sepasukan Lim Kok Leong. Kok Leong gagal mempertahankan gelaran itu selepas tumpas kepada Sitidit 2-5 pada aksi suku akhir. Dengan laporan itu, sekian dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Tersingham. Selamat dan salam Malaysia Madani. Terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia dan pagi ini kita nak bercakap tentang sesuatu yang saya kira cukup menarik juga dan topiknya adalah berkenaan Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda TLDM pengambilan 224/22 dan dengan itu kita nak ucapkan selamat datang juga kepada tetamu kita iaitu Kapten Saiful Fazli Ismail TLDM Pegawai Pemerintah KD Sultan Ismail. Assalamualaikum, selamat datang. Segak dengan baju uniform hari ini, Nurul. Betul, terselah auranya. Itulah dia Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda TLDM pengambilan 224/2022 dan mungkin kita berikan terlebih dahulu Tuan. Mungkin Tuan boleh kongsikan apakah itu istiadat Perbarisan Tamat Latihan yang akan berlangsung. Kabarnya akan berlangsung pada Sabtu ini kan? Ya, Sabtu ini. Mungkin Tuan boleh jelaskan secara lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas jemputan kepada Apa Khabar Malaysia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Salam Malaysia Madani. Jadi balik kepada Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda ni, dia sebenarnya adalah kemuncak apabila orang awam yang masuk berkhidmat dalam TLDM untuk menjadi prajurit muda, menjalani latihan selama 6 bulan. Inilah kejayaan mereka. Jadi mereka akan mempamerkan satu perbarisan yang begitu gilang gemilang pada 13 Mei ini di hadapan ibu bapa mereka. Ada perbarisan ini, kita jemput ibu bapa mereka datang sama-sama menyaksikan dan akan disempurnakan oleh Laksamana Pemeriksa antara panglima yang tertinggi dalam perkhidmatan TLDM yang akan mengambil tabik hormat
dan penuh istiadat dan penuh ketenteraan, dan kalau kata Nurul kata tadi segak, mereka ni lebih segak lagi daripada saya, percayalah. Itu dia. Okey, pastinya perbarisan itu juga seperti yang Kapten Saiful katakan nanti ibunda dan ayahanda pasti cukup berbangga melihat anak mereka prajurit muda ini akhirnya menamatkan latihan. Tapi yang pastinya kita nak tahu juga mungkin apa harapan Kapten Saiful kepada prajurit-prajurit muda ini. Okey. Terlebih dahulu untuk prajurit muda ni, sebelum saya cakap harapan saya selaku pemerintah Jadi Osman Ismail, jadi saya percaya harapan keluarga tu itu yang paling utama. Di mana mereka membenarkan melepaskan anak mereka untuk hadir mengikuti kursus Asas Tentera Laut menyertai TLDM dengan moto sedia berkorban. Jadi pasti harapan keluarga tu lebih tinggi, nak mereka berjaya, nak mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi itulah juga harapan bagi saya selepas kita mendidik mereka untuk menukar siasah mereka daripada awam pada tentera. Jadi harapan agar mereka dapat menerapkan, melaksanakan nilai-nilai murni yang telah diterapkan selama 6 bulan ni, untuk terus berkhidmat dalam tentera, mempertahankan kedaulatan negara, kedaulatan maritim terutama sekali laut kita yang luas ni, demi untuk menjaga rakyat Malaysia termasuk dengan keluarga mereka juga. Itulah harapan saya. Itu dia, betul besar, tinggi, melangit harapan yang telah pun dipertaruhkan. Dan Tuan, kita nak tahu je konsep pembangunan didikan dan juga latihan yang telah pun diterapkan oleh TLDM itu sendiri terhadap prajurit-prajurit mereka. Konsep latihan kita ini, kita ada dua lah secara asasnya, yang menekankan kepada 3 perkara, iaitu sikap, pengetahuan dan juga skill. 2 perkara yang saya cakap tadi itu adalah akademik ketenteraan dan juga dengan nilai-nilai murni. Jadi kita akan membentuk sikap mereka. Bukan senang ni kalau kita nak ubah siasah daripada orang awam pada tentera. Sebab tentera ni kalau dulu ni diorang ni mungkin bangun lewat, bangun apa, tapi kalau bila dia masuk dalam tentera ni, dia kena bangun awal, lebih berdisiplin, menguruskan pakaian sendiri. Jadi kita kena terapkan nilai-nilai murni tu. Itu yang kita punya cabaran tu. Kita menerapkan nilai murni mereka, menanamkan sikap kesetiaan mereka kepada perkhidmatan TLDM. Kita tanamkan mereka kemuliaan, mereka rasa bangga dan keberanian mereka untuk mempertahankan negara. Jadi antara yang kita pertekankan ni adalah kerohanian yang lebih tu, di mana kita bagi didikan keagamaan pada yang beragama Islam, mereka lebih dekat dengan masjid, dengan aktiviti keagamaan. Yang bukan beragama Islam, mereka juga dibawa ke rumah ibadat mereka masing-masing, ikut agama masing-masing. Dan kita tanamkan juga sikap mereka bertanggungjawab pada perkhidmatan, dan macam saya cakap tadi, kepada ibu bapa mereka kan. Yang itu yang paling penting, sebab mereka bukan sekadar berkhidmat untuk negara, tapi mereka juga ada tanggungjawab pada ibu bapa, keluarga. Tapi bila dalam TLDM ni, mereka kena sedia berkorban untuk negara, sedia berkorban untuk TLDM. Itulah didikan yang kita bagi mereka dengan moto sedia berkorban. Jadi saya kira bagi komplitkan ataupun menghabiskan latihan asas ni, Tuan, pasti melibatkan modul-modul ataupun program-program melibatkan akademik dan juga dari segi ketenteraan. Jadi bagaimana komen Tuan tentang ini? Okey. Untuk menarik minat ya tadi tu kan. Untuk minat ni sebenarnya dia tak cukup. Sebab bila dalam latihan, dalam akademik ketenteraan ni, kita ada latihan yang fizikal yang kuat. Jadi dia kena ada satu tahap kesihatan yang bagus. Kemudian untuk akademik ni, dia mesti tahap pendidikan. Jadi macam saya cakap tadi, kita akan mendidik mereka sikap, kepada pengetahuan dan juga skill. Jadi dalam ini kita TLDM kerap mempromosikan. Kita mempromosikan. Ini yang kita nak buat hari ni, kalau saya boleh cerita sikitlah kan. Perbarisan tamat latihan juga adalah salah satu yang kita promosi, sebab kita ni masih lagi dalam mood hari raya. Jadi saya rasa tak terlewat kot kalau saya ucapkan selamat hari raya kan. Maaf saya batin. Dan bagi TLDM ni untuk seluruh Malaysia hari raya. Jadi kalau untuk TLDM pula, kita masih dalam mood hari TLDM. Hari TLDM 27 April. Jadi yang ini 13 Mei hari Sabtu ni juga kita buat hari terbuka, di mana keluarga juga hadir. Jadi kita juga ada kapal kombatan, 2 buah kapal kiri Jebat dengan kiri Lekir, dibuka untuk lawatan orang ramai, terbuka. Jadi mereka boleh datang untuk melihat kapal perang ni.
Melawat sebab kapal perang macam contoh Kiri Lekir ni adalah satu kejayaan yang boleh dibanggakan pada tahun lepas. Terlibat dalam satu exercise RIMPAC bersama dengan 29 negara lain di Hawaii, Amerika Syarikat, dan berjaya terlibat dalam melaksanakan penembakan mizal peluru berpandu dan mengenai sasaran dengan tepat. Jadi ini salah satu kita promosi nak menarik minat macam mana untuk menyertai dalam TLDM. Dengan harapan tu, jadi untuk 13 Mei ni hari terbuka ni bolehlah dipulang untuk melihat. Selain daripada tu kita juga ada pameran. Pameran-pameran lain juga pada 13 Mei ni juga, pameran Kejaya TLDM, dan kita ada pasukan khas, pasukan menyelam akan menunjukkan jadi pelbagai-bagai lagi kan, yang macam dalam kita tengok dalam video tadi tu, ada macam-macam lagi aktiviti yang akan dilakukan pada 13 Mei ni. Dan mungkin Puan boleh kongsikan impak dan juga harapan daripada pameran yang akan berlangsung tak lama lagi ni. Impak yang kita berharap ni bahawa supaya rakyat Malaysia secara amnya, keluarga waris, kepentingan TLDM ini adalah untuk mempertahankan negara Kedaulatan Maritim, di mana negara kita ni laut kita luas, lebih kurang 600,000 kilometer persegi, berbandingan daratan 329,000 kilometer persegi, hampir 2 kali ganda. Jadi impak dia bahawa kepentingan dalam TLDM ni adalah penting dalam mempertahankan. Jadi sama-samalah di semua agensi di peringkat kita dapat mengeratkan kerjasama demi mempertahankan negara. Jadi pada keluarga untuk waris yang mana yang anak-anak mereka terlibat dalam TLDM, banyak pengorbanan anak-anak mereka ni perlu. Macam saya ni, kita walaupun masih di mood raya lagi, masih lagi dekat sini bekerja kan. Jadi dalam demi negara, demi TLDM. Jadi itulah saya agak impak tu nampak faham kepentingan TLDM ni banyak pengorbanan yang perlu diberikan untuk rakyat. Itu dia. Kadang-kadang orang tak nampak Salihah, wira yang tidak didendang. Dan Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit mengenai cabaran yang dihadapi oleh prajurit kita ataupun TLDM khasnya dalam mempertahankan negara. Yang ramai orang tak tahu sebenarnya pengorbanan mereka ni. Oh, ya ke? Bolehlah saya kongsikan kan. Jadi dalam untuk pengetahuan semualah kan. Ini luarlah daripada latihan prajurit muda kan. TLDM punya operasi ni kita 24 jam, 7 hari seminggu. Kata-kata pada bahasa Inggeris tu 24/7. Kan? Kita ada kapal. Ada sejumlah kapal yang 24 jam ada dekat laut jaga. Supaya kita ni semua boleh menonton televisyen, boleh menguruskan harianan. Jadi sejumlah kapal tu saya tak perlu cerita lah kan. Jadi mereka ni walaupun di hari raya, hari sambutan-sambutan yang lain dan hari yang lain tu, mereka terpaksa, even kadang-kadang ada masanya mereka ada isu yang peribadi yang perlu diselesaikan, mereka perlu timbang tara mana satu yang kena sediakan. Kalau kita kan, jadi dia cuti terpaksa korban. Kemudian perpindahan mereka, base TLDM ni tak banyak. Dalam Malaysia ni, walaupun kita ada di seluruh Malaysia, tapi contoh kita ada di Lumut, di Johor, di Kuantan, di mana satu. Jadi di Langkawi, di Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, dan sedikit di Kuching, di Pulau Pinang. Jadi mereka tak boleh berharap untuk dapat duduk bersama dengan keluarga. Berpindah randah ni satu cabaran lagi. Mereka akan kerap berpindah randah, bekerja waktu cuti. Ini yang kadang orang yang tak faham kan. Tapi insya-Allah saya tengok ramai keluarga-keluarga ni faham. Itu sebab dijemput pada 13 Mei ni. Dia datang tengok, jadi boleh nampak faham tu. Tengok macam mana mereka bersatu beramai-ramai 600 orang buat satu pembarisan yang insya-Allah akan jadi satu acara yang gemilang. Acara yang untuk dikenang dan kapalnya dalam 600 prajurit. 600 prajurit. Ramai itu juga bilangannya, dan saya kira mungkin ada juga pengesian dan program-program yang tadi Kapten Saiful sebutkan pada hari tersebut. Jadi mungkin ada juga highlight istimewa atau tidak pada hari perbarisan tamat latihan tersebut. Highlightnya mungkin perasmiannya ataupun dihadiri oleh siapa? Acara kemuncak dia kita perbarisan akan perbarisan ni seperti perbarisan ketenteraan. Kalau yang tuan-tuan pernah tengok di Putrajaya yang lain semua, dan kita ada macam saya cakap di lawatan ke kapal, dan kita ada juga persembahan. Oleh pancaragam, kumpulan kawat senyap, dan juga prajurit muda itu juga mereka akan buat satu persembahan yang saya rasa rahsia kot. Nanti 13 Mei nanti biar dia punya buat apa dia tengok kan. Jadi kan, dan saya nak tambah lagi,
Kalau tadi Puan Nurul kata 600 orang kan. Inilah satu dari daripada TLDM jugalah. Kami memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia setiap tahun. Kita ada 2 pengambilan. Jadi dalam 1,200 lebih kurang untuk peluang pekerjaan untuk mereka menyertai TLDM daripada rakyat Malaysia yang lepasan SPM ataupun berkelayakan akademik diploma untuk menyertai TLDM. Setiap tahun itulah kita boleh berikan jumlah dalam 1,000 lebih lah, dalam 1,500 apa. Dan inilah masanya sekiranya anda di luar sana yang nak mengenali lebih rapat kerjaya TLDM, jangan melepaskan peluang untuk turut serta. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita hari ini iaitu Kapten Saiful Fazil Ismail, merupakan pegawai memerintah KD Sultan Ismail, atas penerangan ataupun pencerahan yang begitu jelas sekali, dan semoga majlis berjalan dengan lancar hendaknya dan memberi impak yang positif terhadap masyarakat dan juga khasnya kepada mereka di luar sana. Ya, insya-Allah kita harapkan, dan juga tahniah sekali lagi kita nak ucapkan juga kepada prajurit-prajurit muda yang terlibat pada hari tersebut. Sekarang kita nak berehat sebentar, ambil nafas dahulu, kembali selepas ini. Terima kasih di atas kesediaan anda bersama kami. Kalau tadi kita dah bercakap mengenai perbarisan tamat latihan prajurit muda TLDM, dan kali ini kita nak beralih kepada sesuatu yang merakyatkan rakyat, yang lebih meraihkan rakyat bersama dengan pemimpin dan juga rakyat berpisah tiada, dan pastinya mengenai rumah terbuka madani yang akan berlangsung tak lama lagi. Dan kita bersama di studio pada hari ini adalah Encik Mio Hidayat Ismail, merupakan pengarah Seksyen Program Strategik dan ICT, Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Selamat datang ke studio kita. Terima kasih. Okey. Baik, dan untuk permulaannya kita tahu Rumah Terbuka Malaysia Madani dah diadakan di beberapa negeri sebelum ini. Jadi bagaimana untuk yang pada hari ini berkisar tentang Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kelantan dan Terengganu kabarnya ya? Okey, terima kasih Puan Nurul dan Salihah dan juga terima kasih kepada pihak bernama untuk menjemput Pacu untuk wawancara pada pagi ini. Dan untuk makluman perempuan dan juga para penonton, kita telah melaksanakan satu majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Berhormat Perdana Menteri di Kedah pada 29 April yang lepas. So itu di peringkat nasional lah. So untuk next event kita akan fokus kepada Kelantan pada 12 Mei akan datang, Jumaat, dan juga 13 hari bulan Mei di Terengganu. So itu yang terdekat lah buat masa ini. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan juga ya antara pengisian program yang bakal berlangsung di kedua-dua buah negeri ini. Okey, untuk dua majlis ini tetamu utama ialah of course PM lah, dan juga sebab dia melibatkan negeri, kita jemput juga Yang Berhormat Menteri Besar, kita jemput juga timbalan menteri dan juga menteri-menteri kabinet secara penggiliran lah. So dari segi pengisian ni ialah dari segi kita sediakan banyak juadah makan untuk rakyat. Ada juga persembahan yang light lah untuk tetamu. Di samping ada sedikit ucapan mungkin daripada Menteri Besar, daripada PM, dan juga seterusnya Perdana Menteri akan menyantuni beramesra lah dengan para rakyat lah yang berkunjung di situ. Jadi saya kira sebelum ini yang diadakan di beberapa buah negeri. Jadi bagaimana sambutannya sebelum ini juga? Okey, untuk yang pihak kami urus tiakan di Kedah, alhamdulillah kita target sasaran pengunjung seramai 25,000 dan ternyata semuanya berjalan dengan baik dan sambutan sangat memberangsangkan. Alhamdulillah. Dan mungkin Tuan kita nak berkongsikan sedikit mengenai Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi ataupun PACU daripada JPM sendiri ya, yang merupakan urusetia induk bagi program tersebut. Mungkin Tuan boleh kongsikan. PACU ni merupakan salah satu jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan susulan daripada mesyuarat Jemaah Menteri lah pada 18 Januari yang lalu tahun ini telah bersetuju dengan
untuk melaksanakan agenda baru negara, iaitu Malaysia Madani. Dan juga dalam mesyuarat berkenaan bersetuju dengan cadangan penubuhan pacu untuk menggantikan sepadu. Dulu nama kita sepadu ataupun unit penyampaian kemakmuran bersama, dan sekarang telah bertukar kepada pacu, iaitu unit penyelarasan lonjakan prestasi. Okey, dan kita pacu ni berfungsi untuk merangka dan melaksanakan strategi serta memantau serta menilai agenda di bawah Malaysia Madani lah. Di samping itu pacu juga berfungsi untuk memastikan semua kementerian kementerian untuk melaksana dan membuat penambahbaikan untuk program dan juga inisiatif Malaysia Madani di bawah bidang kuasa kementerian masing-masing lah. So itu fungsi pacu sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh kongsikan sedikit indikasi di bawah program-program yang telah pun berlangsung di bawah Kerajaan Malaysia Madani setakat ini bagaimana? Okey, kalau di bawah pacu ni untuk program yang pertama yang kita laksanakan pada bulan Januari lepas lah, iaitu wacana dan amanat PM di PSCC. Kemudian kita ada program di Putrajaya juga, iaitu berkenaan dengan talk, iaitu Islamofobia, yang lebih kepada peringkat antarabangsa lah. Jemputannya ada panel dan sebagainya. Dan sekarang ni kita fokus kepada rumah terbuka, dan insya-Allah pacu akan juga bertugas untuk di Lima Langkawi dan juga di Kuching untuk kembara paduan. Dan setakat ini alhamdulillah apa program juga yang pacu buat dapat kita laksanakan dengan baik dan mendapat sambutan yang menggalakkan lah, alhamdulillah. Begitu. Dan kita tahu biasanya sebelum ini, tahun-tahun yang sebelumnya, kalau hari terbuka kita adakan mungkin di Putrajaya ataupun di wilayah persekutuan. Tapi kali ini cukup menarik bila diadakan di negeri-negeri yang berbeza. Jadi apakah objektif yang mungkin yang ingin dicapai untuk program kali ini? Ya, saya rasa penonton pun saya maklum, puan pun saya maklum, kalau sebut 1 Syawal je, biasa PM akan buat open house di Sri Perdana. Tapi untuk tahun ni sebab kita PM baru dan first time kali pertama untuk menyambut raya sebagai Perdana Menteri selepas dilantik pada tahun lepas November. Ini rentetan daripada keinginan yang amat berhormat Perdana Menteri lah untuk menyantuni rakyat di peringkat pelbagai lapisan masyarakat umum dan untuk lebih dekat dengan rakyat. Sebab kalau sebelum ni hanya yang sekitar KL, Selangor, Putrajaya yang dapat pergi untuk ke open house, tapi dia nak menyantuni ke peringkat yang 3 negeri ini untuk lebih dekat dengan rakyat. Ini dia salah satu usaha kerajaan dan juga Perdana Menteri sendiri untuk lebih rapat ataupun lebih memberi ruang kepada rakyat untuk mengenali beliau secara lebih dekat lagi. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan kepada mereka di luar sana yang nak mendapatkan maklumat lanjut terhadap program rumah terbuka yang akan berlangsung tak lama lagi. Okey, untuk para pengunjung, rakyat dan sebagainya boleh dapatkan info yang lebih lengkap daripada media sosial pacu, media sosial Malaysia Madani, dan juga boleh layari www.malaysiamadani.gov.my. So di situ banyak info lah untuk rakyat ketahui. Dan kita nak tahu juga antara program pada jangka masa akan datang pula bagaimana selepas program rumah terbuka ini. Okey, seperti yang saya maklum tadi, untuk yang terdekat ni kita akan ada, kita terlibat dengan Lima Langkawi. Kita akan buka leruai di sana. Juga ada leruai di Kembara Paduan yang akan dibuat di Kuching, Waterfront Kuching pada 20 hingga 26 Mei akan datang. Itu antara majlis yang terdekat lah. Untuk akan datang, kita just akan terima arahan saja daripada Jabatan Perdana Menteri untuk melaksanakan program selaku penyaras utama. Saya kiranya pasti banyak lagi program yang melibatkan untuk perpaduan rakyat Malaysia ini yang dirancang oleh unit Tuan sendiri. Jadi yang satu yang kita nak tahu juga bila diadakan di tempat-tempat yang berbeza ataupun negeri yang berbeza, mungkin ada juga cabaran ataupun persediaan yang lebih awal diadakan. Jadi komen Cik Neo sendiri. Ya, cabaran tu pasti ada. Dia takkan tak ada. Cuma sebab itu kita merancang lebih awal. Kita adakan jawatankuasa yang berkaitan. Dan untuk makluman juga, untuk rumah terbuka ini kita libatkan juga Kerajaan Negeri bersamalah. Dan juga kita lantik juga Kementerian Peneraju
Ya, untuk bantu pacu untuk menyelaras di tapak lah. Dan untuk makluman juga untuk di Kedah hari itu kita lantik Kementerian Dalam Negeri KDN selaku peneraju, dan untuk di Kelantan ini kita lantik Kementerian Alam Sekitar, Sumber Asli dan Perubahan Iklim sebagai peneraju, dan untuk di Terengganu kita melantik Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup sebagai Kementerian Peneraju untuk bantu pacu lah untuk laksanakan majlis ini. Kita tahu juga Tuan, setiap kali keistimewaan majlis pastinya akan ada sesuatu keistimewaan dalam masing-masing, dalam negeri masing-masing. Dan mungkin yang ingin ditunjukkan di Kelantan Terengganu kali ini apa dia? Okey, dari segi untuk tarikan itu of course kita tumpu kepada juadah lah. Juadah. So di setiap negeri itu dia ada juadah. Kita fokus kepada juadah tempatan, di samping juga juadah-juadah yang biasalah. So kalau saya nak sebut apa juadahnya, nak sebut pun dah kenyang. So banyak juadah. Banyak sangat juadah di Kelantan Terengganu. So kita ajaklah pengunjung untuk datang untuk tahu apa Okay. yang boleh dijamu lah. Sebab kata Tuan, kalau Tuan sebut kenyang, kalau Tuan sebut pula saya dengar lapar. Ada banyak juadah di situ. Okey. So jadi mungkin dalam masa yang ada ni mungkin Encik Mio nak berikan kata-kata akhir ataupun nak mengajak lebih ramai orang untuk bersama dengan orang kata program ini di Kelantan dengan Terengganu yang akan orang kata diadakan pada 12 dan 13 Mei ni Nurul. Ya. Ya. So harapan saya selaku bagi pihak pacu dan Jabatan Perdana Menteri, saya ingin menyerulah kepada rakyat di sekitar Terengganu, di sekitar Kelantan untuk hadir ramai-ramai di lokasi berkenaan. Di Kelantan kita buat di pekarangan Stadium Sultan Mahmud keempat di Kota Baru, dan di Terengganu kita buat di Dewan Al-Muqtafibillah di Uniza, Kota Terengganu. So datang pun percuma, makan pun free. So silakan, dan saya jemput jagalah puan-puan untuk ada sama ke sana nanti. Itulah tu, insya-Allah terbang jauh ke negeri Kelantan seperti kita juga keluarga Apa Khabar Malaysia nak wawarkan kepada anda supaya pergilah ke Rumah Terbuka Madani yang akan diadakan di Kelantan dan Terengganu seperti kita tunjukkan di kaca TV sekarang. Dan pasti tadi Encik Mio katakan banyak juga makanan yang enak-enak Nurul. Ya, dan kabarnya dapat kita saksikan jadual ini akan berakhir Rumah Terbuka Malaysia Madani di Selangor pada 14 Mei 2023. Kalau Kelantan Terengganu, jangan lepaskan peluang untuk ramai-ramai untuk rakyat di Pantai Timur untuk mungkin lebih mengenali lebih dekat Perdana Menteri kita, untuk lihat lebih rapat lagi. Inilah masanya untuk menikmati juadah yang terbuka, dalam masa sama mengenali Perdana Menteri kita lebih rapat lagi. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Tuan Mio Hidayat Ismail, merupakan pengarah Seksyen Program Strategik dan ICT Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi ataupun PACU daripada Jabatan Perdana Menteri Malaysia, atas perkongsian yang begitu mendalam sekali mengenai program Rumah Terbuka yang akan berlangsung tak lama lagi. Harapkan Rumah Terbuka Madani yang adakan di Kelantan dan Terengganu ni meriah. Dan pastinya insya-Allah mungkin saya dengan Nurul akan terbang ke sana. Okey, baik. Kita nak berehat sebentar, ambil nafas dulu juga. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, okey? Hai, kembali bersama kami di program Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini tadi, mulanya pagi tadi kita dah tahu dah kenapa pakai skirt kembar-kembar semangkuk macam ni dan kala-kala yang begitu meriah hari ini. Kerana blog ini kita nak membincangkan ataupun berbicara berkenaan tentang fashion dan juga kreativiti, Nurul, Ya, saya suka topik fashion kerana fashion begitu dekat dengan hati saya, dan juga saya yakin dengan semua sekali, kerana dengan adanya fashion atau penampilan yang menarik ini akan membuatkan mood dan juga keyakinan diri kita semakin bertambah dan lebih selesa untuk berkomunikasi dengan orang. Dan kita bercakap mengenai kreativiti dan kelestarian berfashion. Kita sebenarnya nak bercakap mengenai Fashion Creativity Award. Ada satu anugerah yang dipanggil Fashion Creativity Award Malaysia, Fashion Creativity Award, dan kita nak tahu bagaimana aspirasi dan juga idea dan bagaimana tercetusnya anugerah ini. Dan di studio kita nak ucapkan terima kasih. Bukan terima kasih, selamat datang. Kita nak ucapkan kepada Encik Rashid Hamid, Presiden Malaysia Fashion
Women Creativity Award MFCA dan juga Cik Nur Azrin Abu Bakar, pengarah urusan School Living Skills. Selamat datang ke studio kita. Terima kasih. Okey, alright. Mungkin permulaannya kita nak bertanya kepada Encik Rashid dahulu. Bagaimana tercetusnya idea ataupun aspirasi tentang anugerah ini? Okey, idea kita bermula akibat daripada fast fashion. Ya, fast fashion merupakan pakaian yang dihasilkan dalam masa yang cepat. Dan dalam masa seminggu kadang pakaian akan dihasilkan dan dijual di luar sana. Tetapi melibatkan masalah-masalah seperti kebajikan pekerja. Ya, kebajikan pekerja, benda terlalu cepat dan juga menggunakan benda-benda bahan material yang tidak sesuai kepada alam sekitar. Maka apa yang terjadi disebabkan harga yang terlalu murah, pengguna sanggup beli, pakai dan buang. Itu menyebabkan masalah besar. Dan industri fashion merupakan industri yang kedua terbesar pencemaran di dunia. So apa yang kita inspirasikan daripada masalah-masalah ini, kita jadikan sebagai satu cara di mana kita mengkitar sebulakan pakaian ini untuk upcycle. Upcycle bermaksud menjadikan pakaian ini untuk jadi lebih tambah nilai. Selalu orang ingat kalau pakaian-pakaian terpakai ini kostum, baju daripada kertas, benda-benda yang orang tak nak. Tapi kita melatih dalam program ni, kita melatih mereka bagaimana menggunakan pakaian-pakaian ini untuk dijadikan something yang boleh dijual dengan harga creativity. Kita boleh added value to the design. Mungkin harga terlebih tinggi lagi. Lebih tinggi sebenarnya. Sebab kita menggunakan creativity seperti craft juga. Dia seperti craft. Di mana kain ini diubah dan dijadikan satu fashion yang baru. Okey, sesuatu yang menarik dan sesuatu yang unik dan kreatif sekali. Fashion sebenarnya tak jauh dengan bidang kreatif sebenarnya. Okey, Puan Azrin, kita nak tahu juga syarat-syarat penyertaan bagaimana? Okey, syarat penyertaan mereka tu adalah target yang kita capai lah, ialah untuk orang yang SME, mikro dan SME. Juga keusuanan yang ada kesuanan sosial serta graduan fashion. Itu saja syarat mereka, yang sama ada mereka ingin sudah ada bisnes atau perniagaan dalam bidang fashion atau yang ingin start lah, baru bermula fashion, business fashion. Kita nak tahu juga, adakah ianya mempunyai kategori-kategori yang tertentu? Kerana mungkin ada mereka yang baru sahaja menceburi dalam bidang ini dan mungkin ada juga mereka yang telah lama berkecimpung. Mesti ada perbezaan di situ. Kita ada 3 kategori peserta kita. Actually kita dah memula program ni. Program ni bermula sejak bulan Januari lepas. Di mana kita ada satu SME, satu perniagaan sosial dan juga fashion graduate. Kita perlukan mereka yang dah graduate habis untuk belajar fashion. Tambahan pula sebenarnya operasi yang kita pilih, kriteria yang kita pilih ialah yang bisnes operasi tu bawah 300,000 lah setelah setahun lah. Maknanya kebanyakan mereka adalah startup sebenarnya. Jadi untuk kali ini berapa ramai yang terlibat agaknya? Kita sudah ada 15 peserta finalis. Apa yang kita buat, diorang submit melalui kita punya website, kemudian kita panggil untuk temuduga. So daripada situ kita membeli 15 ini dan kita akan memberi masterclass. Ketika masterclass ni kita ada 9 orang pakar yang mengajar. Kita ada pakar, seorang itu Dr. Reinhard Siu. Beliau merupakan pakar dalam bidang climate change dan juga environmental. Kemudian kita ada Cik Azrin yang mengajar mengenai perniagaan sosial. Kemudian kita ada Encik Fifi Taib daripada UiTM yang mengajar pasal busana pakaian Malaysia. Dan kita ada Encik Sabri Saad daripada TAUMT yang mengajar pasal tekstil dan fabrik. Kemudian kita ada Cik Nazli Wati dari UCSI University yang mengajar mengenai pemasaran. Dan saya mengajar design thinking dan juga pemasaran fashion. Kemudian kita ada Encik Faizal Yunus merupakan bekas editor daripada kumpulan Karang Craft yang mengajar mengenai promosi, macam mana nak promosi fashion. Dan kita ada Cik Marini Mak Zain yang mengajar pasal macam mana membuat kempen fashion. So kita bagi semua macam mana membuat perniagaan fashion.
So peserta dilatih ketika kelas ini untuk membuat the whole complete thing. And then kemudian kita belajar retail juga, macam mana untuk memasarkan dan memasarkan produk ini di luar sana. Menggunakan social media, and then kita ada juga kolaborasi akan datang dengan sebuah departmental store untuk mereka menjual pakaian. Okey, kita nak tahu juga durasi jangka masa yang diperlukan untuk program ini berlaku. So program ni actually kita ada seorang penaja daripada Cloth Circular. Cloth Circular ni di mana mereka menyediakan kotak-kotak donation pakaian tu, ya, di merata lah sebelum berkelang. Di mana Cloth akan memberi pakaian, so peserta ini akan mengambil pakaian-pakaian terpakai ini dan membuka balik pakaian ini dan menggunakan kreativiti untuk menghasilkan pakaian yang terbaru. So kita bermula daripada bulan Januari lepas kelas. So sekarang mereka dalam proses production dan dalam masa terdekat ni mereka akan bermula plan campaign macam mana untuk promosi produk ini. So dalam bulan depan kita akan ada pertunjukan fashion di Godown KL. Baik. Okay, so kita akan peragakan koleksi-koleksi yang mereka create ini nanti. Saya kira satu program yang bukan sahaja memberi anugerah tapi memberikan juga didikan, bimbingan, pendidikan. Satu yang betul komplit saya kira. Mungkin nak minta sudut pandang daripada Cik Nur Azrin sendiri berkenaan tentang bagaimana puan melihat anak-anak muda ataupun belia sekarang yang terlibat dalam bidang fashion ini, terutamanya dalam fashion yang melibatkan orang kata alam sekitar ataupun yang boleh recycle sebegitu. Okey, sebenarnya anak-anak muda lah dan juga millennials adalah golongan-golongan yang betul-betul dalam yang menyukai sustainable fashion, yang celik pasal sustainable fashion. Juga partisipan kita yang muda-muda itu bila dia jawab soalan kita yang mengenai fashion, mereka boleh jawab sebab mereka tahu, mereka sedar tentang sustainable fashion. Tapi di Malaysia tidak berikan peluang platform sustainable fashion hanya kepada bahan mesra alam, pembuatan mesra alam, bukan kita semula. Inilah satu pertama kali kita buat kita semula, bukan daripada sampah, tapi daripada sisa-sisa fabrik yang ditaja oleh Cloth Circular. Itu dia orang kata pendedahan sesuatu yang baru untuk dimulakan dalam industri fashion tanah air, ya. Dan mungkin boleh kongsikan mengenai harapan terhadap penganjuran program ini. Okey, harapan saya adalah satu, kita nak educate. Ya, kita nak create awareness kepada public, kepada orang di luar sana. Actually benda yang orang dah tak nak. Actually kalau kita guna creativity, apa yang saya selalu ajar is about design thinking, macam mana kita nak tahu consumer benda-benda itu, dan creativity, dan kita boleh berubah-ubah benda ini menjadikan satu yang boleh menjana pendapatan. Ya, something yang menjana pendapatan. Dan di luar sana pun terutama di negara seperti United Kingdom, benda ini telah menjadi satu diadaptasikan dalam industri fashion, dan sustainability ini boleh dikatakan satu benda yang menjadi topik yang hangat diperkatakan, terutama sekali selepas apa yang berlaku 10 tahun lepas di Rana Plaza di Bangladesh yang kilang jahit runtuh akibat daripada ini, dan menjadi satu kesedaran kepada industri untuk perubahan. So apa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk mulakan baby step untuk masyarakat kita mengenali fashion kita semula. Saya suka ayat tu. Orang kata permulaannya tu, walaupun mungkin kita tak tahu sangat berkenaan tentang fashion, tapi yang pentingnya kita bermulalah dahulu dengan minat, dan kemudian slowly kita bina bagaimana kita nak teruskan orang kata mungkin menjana pendapatan dan sebagainya. Tapi kita nak juga bertanya kepada Cik Nur Azrin sekali lagi, mungkin nak mengajak lebih ramai golongan muda ataupun yang baru nak mulakan dalam bidang fashion ni. Jadi bagaimana? Okey, boleh follow kita punya platform Instagram MyFCA atau website. Pergi ke website kami. Kami akan juga selepas pertunjukan fashion, kami akan mencari lagi peserta untuk ke round kedua. Kedua, ya. Ke program yang kedua.
Okey. Ada juga sambungan program, bukan saja Ya, program ni, kita ada nak sambungan jurusan. program yang lain. Ya. Baik, okey. Itu dia. Dan mungkin kita boleh kongsikan harapan dan kata-kata akhir dengan kesempatan yang ada ni terhadap Fashion Creativity Award yang sedang berlangsung ketika ini. Okey, saya rasa kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kerajaan kami, bukan walaupun yang lebih kepada rakan kerjasama lah, seperti Go Down dan juga Impact Consulting Malaysia, Kuala Lumpur, yang akan memberikan hadiah yang yang memberi bimbingan daripada segi bisnes seperti impact social business dan juga Fashion Revolution Malaysia dan Fashion Fidelity. Itulah kita punya rakan kerjasama lah. Cik Rashid nak tambah apa? Bagi saya sebab ini benda yang baru, so mungkin ialah kita terlibat dalam bidang ESG dan SDG sekarang ini. Kita ada cabaran untuk sahut pada tahun 2030, di mana satu dunia sekarang ini mencapai untuk lebih lestarikan kehidupan kita dan terutama sekali kepada alam sekitar. Kami juga membuka peluanglah kepada syarikat-syarikat di luar sana yang ingin bekerjasama, kerana benda ini collaboration untuk membesarkan lagi projek kita ini supaya satu hari nanti kita dapat melihatlah perubahan yang positif kepada alam sekitar dan industri fashion. Baik, bila bercakap orang kata tentang fashion ni, saya kira masih lagi sebenarnya ramai yang berminat nak masuk dalam bidang fashion ni. Dan hari ini bercakap tentang MFCA juga, kita harapkan supaya meriah dan berjalan dengan lancar anugerah pada hari tersebut. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Rashid Hamid, Presiden Malaysia Fashion Creativity Award MFCA, dan juga Cik Nur Azrin Abu Bakar, pengurusan School Living Skill. Terima kasih kedua-duanya. Orang kata pengisian cukup relevan dan informasi, Nurul. Ya, ini merupakan satu lanskap baru dalam dunia fashion negara khasnya, dan ianya merupakan satu langkah pertama yang pastinya dinanti-nantikan langkah seterusnya memberi impak yang begitu positif sekali. Dan nampaknya kita sampai di sini saja kita bersiaran. Dan semoga apa perkongsian kita hari ini dapat memberi pengetahuan, informasi dan memberikan manfaat kepada anda di luar sana. Ya, orang kata apa, pengisian yang cukup padat hari ini. Saya dan Nurul yang pastinya semuanya menarik hanya di Apa Khabar Malaysia. Terus setia bersama kami di Bernama TV. Saya Nur Salia Azmi. Saya Nur Remo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari.